Yang berhormat Tuan Haji Hanafi Ahmad, Esko Kerajaan Negeri Terengganu, yang juga merupakan penolong setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri. Yang berhormat Cikgu Razak Adun Air Putih, yang berhormat IR Saiful Adun Kemasik, yang berbahagia Ustaz Ramlan Mahmud, Ketua Penerangan PAS Kawasan Kemaman, Ustaz Syed Syahrun, Ketua Pemuda PAS Kawasan Kemaman, semua pimpinan PAS Kawasan, dewan-dewan, tidak dilupakan pada semua para tetamu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam jelajah trailer yang merupakan kawasan terakhir. Kita jelajah dengan tujuan untuk bawa mesej PAS ingin mengajak semua rakyat negeri Terengganu dari Besut sampai ke Kemaman sama-sama untuk teguh pertahan kerajaan negeri Terengganu. Agak-agaknya kita nak tahan ke dok kerajaan kita ni. Tak apa nak dengar ni orang Kemamang ni. Lagu mana kita nak tahan ke dok? Alik ni kuat, alik ni kurang. Nak tahan ke dok ni? Okey, kita tanya balik sebab apa kita kena pertahan kerajaan negeri Terengganu? Nak kena ubah ke kita kena pertahan? Tuan-tuan sekalian, biar nak muafakat pun saja nak sebut. Tadi Haji Hanafiah pun cerita dah. Saya ni tuan-tuan sekalian kalau ikut nak jaga muafakat ni, daripada awal kita muafakat, dok tubik sepatah nak kata kepada UMNO ni. Tapi nampak kohor sehari, kohor mua. Nampak kohor sehari, kohor nebeng. Jadi saya nak sebut pada tuan-tuan sekalian, jangan duduk anggap kita ni lembek dan jangan duduk anggap kita ni bodoh dok tahu kala. Cuma semangat kita ni nak pertahan muafakat. Tapi awal-awal kita bawa muafakat sekejap di pusat, hak paling ketara sekali nak lawan kita adalah UMNO Terengganu. Kalau ikut hak paling terguris sekali perasaan, tak ada dah tuan-tuan sekalian, orang PAS Terengganu paling terguris. Saya beri contoh paling mudah. Bila kita cakap terguris ni, PAS pernah menang dalam pilihan raya secara adil tahun 1999 hingga 2004. Yang jadi Menteri Besar pada waktu itu adalah Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Jadi naik Menteri Besar. Tapi tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku? Negeri Terengganu ni tahun 79, Adun Cukai pada waktu tersebut jadi Menteri Besar Terengganu. Adun Cukai ni jadi Menteri Besar Kemaman. Boleh sebut tak gitu? Adun Cukai itu Menteri Besar Terengganu, tuan-tuan sekalian. Tahun 79, royalty minyak Petronas bayar direct ke akaun kerajaan negeri. 5% hasil bawa kepada negeri Terengganu. Terus. Tak ada pitah kat mana-mana. Masuk ke akaun. Daripada zaman almarhum Iwan Mokhtar, bergerak sampailah kepada zaman Tok Guru jadi Menteri Besar. Dan sekali terima. Masuk ke akaun negeri. Mentang-mentang PAS memerintah, orang UMNO bawa usul dalam Perhimpunan Agung UMNO, minta supaya tarik royalty minyak. Kalau ikut berasa hati, kalau ikut sakit hati, kalau ikut kita nak berlawang, tak ada maaf untuk UMNO. Tapi tuan-tuan sekalian, jiwa besar Tok Guru sebagai Menteri Besar hari itu, sakit hati dia 4 tahun, tapi kerana perpaduan ummah, dia sanggup untuk ajak kita ni duduk semeja. UMNO tengah lemas, kita ajak untuk duduk bersama-sama dengan kita.
penyokong-penyokong UMNO dalam ni, kalau ada, kita sedikit pun tak mau mengguris perasaan rakan-rakan penyokong UMNO. Tapi kita nak tegur sikap pemimpin UMNO yang tak insaf-insaf. Yang kita ingin beritahu kepada mereka itu pengkhianatan. Bukan kepada pemimpin PAS, tapi khianat kepada rakyat negeri Terengganu. Tuan-tuan sekalian, itu yang berlaku 99-2004. Walaupun Tok Guru, Menteri Besar sakit hati, tapi bila UMNO kalah, bila tengok PH memerintah negara, bila tengok apa yang telah dibuat oleh pihak DAP, bila lihat DAP sangat dominan dalam pemerintahan, Tok Guru heret pemimpin-pemimpin UMNO duduk semeja. Kita bawa agenda muafakat perpaduan ummah. Tuan-tuan sekalian, nak cari mana pemimpin PAS? Kita nak cari mana semangat perpaduan yang dibawa. Lalu kita berjaya jatuhkan kerajaan PH. Kerana pada waktu tersebut, rakan-rakan daripada Bersatu tak boleh tengok juga keadaan yang berlaku dalam PH. Sebahagiannya keluar daripada kerajaan. Maka berpakat dengan kita boleh untuk bentuk kerajaan. Dengan gabungan PAS, gabungan UMNO BN, gabungan Bersatu dan rakan-rakan yang lain. Tuan-tuan sekalian, PAS jaga setia kawan. Bila hak ni keluar daripada kerajaan Pakatan Harapan, takkan kita rasa kuat sikit kita nak tendang dia selalu. Sebab tu PAS jaga hubungan dengan Bersatu. Dan kita nak ajak supaya agenda perpaduan ummah ini diangkat. Dan itulah mesej PAS daripada dulu sampailah kepada hari ini. Nak bawa agenda perpaduan ummah, tak mau beri orang Melayu berpecah. Tapi tuan-tuan tengok, dalam situasi hari ini, agenda kita nak jaga rakyat. Kita bukan reka. Nak mari banjir besar ni bukan kita reka. Dan kita juga tak tahu sebab ni kerja Tuhan. Tapi teknologi yang ada pada hari ini, mereka berjaya untuk kenal pasti beberapa ramalan. Betul ke tak tahu, boleh jadi tak betul. Contoh pada pagi tadi, keluar ramalan, negeri Terengganu ni akan hujang seluruh negeri daripada Besut sampai ke Kemaman. 2-3 kali keluar ramalan daripada Jabatan Meteorologi tadi. Tapi bila sampai Kemaman, saya lalu di LPT 2, lebat hujang, sampai sini kering, molek-molek ada. Hari ni malam tadi baru keluar pula. Hanya melibatkan Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu. Tak melibatkan Kemaman. Ramalan-ramalan ni tuan-tuan sekalian adalah persediaan. Amerika Syarikat pun keluar amaran pada rakyat dia hak duduk dalam negara Malaysia. Nak suruh berawas banjir, ribut akan berlaku sebab fenomena-fenomena yang tertentu. Bukan nak cakap pasal kaji cuaca malam ni. Tapi nak beritahu pada kita itu ramalan. Bila ni ramalan, kita jangan heret kesusahan rakyat dengan kita nak terlibat dalam pilihan raya. Tuan-tuan sekalian, ingat kita takut ke depan pilihan raya? Di Terengganu, kita bersedia tak nak lawan ni? Orang PAS cuba bunyi. Kita sedia tak nak lawan dengan UMNO ni? Kita sedia, ready dah. Jentera kita ni kita lancar berapa lama dah? Kita pantau semua daripada setiap don. Kita bersiap sedia untuk berlawan. Soal kalau menang, itu cerita yang kediam. Kita serah pada Allah. Persediaan, kita sudah bersedia. Dah takut ke nak lawan dengan UMNO? Kita berlawan lama dah tuan-tuan sekalian. Sikit kita tak takut. Tapi tuan-tuan sekalian, jangan tengok kerangka negeri. Kita negeri Terengganu ni tak ada apa-apa sebab kita Melayu belaka. Kita majoriti Melayu. Kelantan majoriti Melayu. PH ngetoh 22 bulan hari tu, kita tak rasa. Orang Terengganu tak ada rasa apa-apa, super tula je. Tapi hak rasa tu duduk di Lembah Kelang. Yang rasa tu duduk di pantai barat. Orang Islam yang duduk di pantai barat.
orang Melayu yang duduk di pantai barat, mereka merasai suasana ni. Kalau kita mikir kita, tak ada masalah, kita berlawan pas cerah tak apa. Tapi tolong fikir kerangka nasional. Yang kita dok fikir lah ni, nak jaga tak mau balah ni, kerangka nasional. Negara kita ni. Tuan-tuan sekalian, DAP merangka agenda yang sangat halus dan licik. Kita ambil contoh apa yang telah mereka nak buat. Pilihan raya kerajaan tempatan. Hak pilihan raya kita ni hak parti-parti. Pilihan raya umum, parti masuk tanding untuk duduk dalam Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri. Tapi mereka bawa agenda pilihan raya kerajaan tempatan. Maksud dia, tuan-tuan sekalian, kalau Kemamang ni MPK, Majlis Perbandaran Kemaman, nak jadi ahli majlis kena masuk pilihan raya. Kita di Terengganu kalau buat pilihan raya pun tak ada masalah sebab orang Melayu belaka. Kebanyakan orang Islam. Tapi apa jadi pada Bandar Ampang? Apa jadi kepada negeri, kepada majlis-majlis perbandaran yang orang Cina, bukan kita benci pada bangsa Cina dah. Tapi kita nak beritahu ada orang yang akan menguasai sehingga menyebabkan kita terpinggir daripada arus kuasa untuk memacu kekuatan melalui pihak berkuasa tempatan. Ni telah dibuat dulu. Kita memang tak rasa di peringkat negeri Terengganu. Yang kita heran, apa orang UMNO tak mikir benda ni? Sebab apa pemimpin-pemimpin UMNO rakus? Sebab tuan-tuan sekalian duk mikir ke kuasa. Duk nampak ni kuasa, duduk nampak pada kes yang mereka sedang sarak duduk atas belakang dia. Ni menakutkan. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah kok mana-mana pun saya ni walaupun bahang UMNO, kita nak supaya muafakat ni temu balik. Hak salah lah hak UMNO tu kena baiki. Pemimpin UMNO tak ada hak sempurna macam pemimpin PAS juga. Tapi kita nak hak lepas. Hak salah tu bicarakan. Tapi bina balik negara kita ni dengan semangat agama. Bina balik negara kita ini dengan semangat ummah, dengan semangat bangsa, supaya kita pacu semula. Hak salah letak tepi, kita bangkit dengan semangat yang penuh dengan integriti untuk bangunkan negeri dan negara. Baik, tuan-tuan sekalian, nak jawab 2-3 soalan. Penikmat Said, orang Kemamang lah, memperlekehkan banyak pada kerajaan negeri. Dia kata bangga atas projek-projek UMNO buat dulu. Saya nak beritahu tuan-tuan sekalian, mula-mula kerajaan PAS negeri Terengganu ni naik, setelah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri diangkat jadi Menteri Besar, dia panggil belaka kepada kami ni semua sekali. Antara amanah yang paling penting dia sebut, semua projek-projek yang ditinggalkan oleh kerajaan dulu, kita akan kaji dan kita akan teruskan. Orang tanya, dah berapa nak terus hak UMNO ni? Lamakan dia hak boleh nama. Yang Amat Berhormat terang pada waktu tersebut, projek tu telah bermula. Pitih rakyat telah dicurah untuk dihabiskan. Kalau kita lock jadi gajah putih, pitih rakyat akan terbazir. Walaupun dulu kita kritik, walaupun dulu kita bantah, tapi kita kena cari jalan nak berabak sebab ni pitih rakyat. Tuan-tuan sekalian, ni Menteri Besar kita mikir. Tak sama dengan Menteri Besar, sama dia lain. Tukar je Menteri Besar, dia mampu lalu projek sains dia ni. Tapi PAS tidak demikian. Projek yang ditinggalkan, walaupun kita kritik, tapi kita cari jalan nak selesai lagu mana. Ada benda yang kita tak jumpa lagi jalan penyelesaian. Tak jumpa cari nak selesai guana ni. Contoh tuan-tuan sekalian, biar nampak sikit ni, kita beri contoh. Dah nampak ia cerdik sangat ngetah. Pembangunan projek bebas cukai Pulau Bayas. Mana benda ni tuan-tuan sekalian? Duk kat mana? Duk Kenyir. Nak pergi situ, kena naik daripada Kalanggawi.
Bila nak pergi situ, nak buka pusat bebas cukai, bila kita nak seberang pergi ke pula, barang tu nak pergi ke mana? Lagu mana nak pergi? Kena naik tongkang. Kalau dok pun kena buat jambatan pula suti lagi. Dok menasabah jambatan, naik bot pun dekat setengah jam dah, bot laju. Kena naik tongkang. Naik tongkang ni free ke ataupun kena keluar pitih? Pusat bebas cukai kita pergi beli sebab apa? Sebab nak murah. Bila naik guna tongkang, ia jadi murah ke jadi mahal? Kita fikir situlah sudah. Tu baru barang. Orang pula, hak jom nak pergi beli ni, jom nak pergi beli. Dia nak pergi dengan apa? Kena naik bot. Naik bot bukan free, kena bayar. Dah kita percung nak pergi beli, kena bayar sini pula. Balik pula kena bayar, baru nak pergi beli situ. Sebab tu tuan-tuan sekalian, daripada dulu, masa zaman pembangkang hari tu, dalam dewan, saya pernah tanya, dalam ucapan perbahasan, mana dokumen feasibility study ataupun dokumen due diligence yang boleh kita study, yang kita boleh semak, yang kita boleh perhalusi satu demi satu kajian nak buat pusat bebas cukai ni di Pulau Bayah. Mesti ada kajian impact sosial, impact ekonomi, strategi daripada sudut pemasaran, macam mana nak buat, apa kepulangan boleh pada negeri. Daripada zaman pembangkang itu iwak kering je, tak jawab. Wak tak tahu. Bila kita ngetoh, saya tanya semula kod belakang. Dengan pejabat siusaha kerajaan, tanya UPEN, ada ke tak dokumen ni? Saya nak study semula, nak belajar ni. Nak tengok benda apa ia buat. Tuan-tuan sekalian, wak projek ratus juta, tak ada dokumen ini. Bijak sangat ngetoh. Benda ni pun tak ada. Untuk kita semak, untuk kita jadikan strategi bagaimana kita nak bangunkan pusat ni. Dah tuan-tuan sekalian, rasa-rasa nak pergi ke UMNO ke Kepah? Padang hak tu suti. Demikian tuan-tuan sekalian, dia buat main, dia kata menteri besar kita ni bijak, cerdik. Cerdik pada CJ, cerdik pada ketah. Tapi tidak bijaksana. Sedap gamuk tuan-tuan sekalian, ikut dang sekali nak cakap. Tapi memang pesen dia cakap ikut dang. Bila dia sebut gini tuan-tuan, saya nak royak mudah je. Yang mak berhormat Datuk Seri Menteri Besar ni, kalau dia ni nak ambil peluang, dia nak tunjuk dia ni hebat, dia nak tunjuk rakyat ni sokong dia, mula-mula dia bentang bajet, dia kena ambil mileage politik dalam tepak dia. Buat selalu pembangunan 300-400 juta nak buat jambatan marang. Orang Kemambang boleh lalu, orang Dungung boleh lalu, rakyat dia pun boleh lalu. Orang pun kata tepuk tangan belaka, hebat Menteri Besar boleh selesai benda ni. Tapi tuan-tuan sekalian, MB kita ni bukan jenis tak boleh ambil kesempatan. Tapi dia reti nak urus negeri. Jambatan tu laluan persekutuan. Kerjanya duduk di bawah jadual kuasa persekutuan. Kalau duduk bawah persekutuan, apa nak pakai pitih negeri? Kita kena demand dengan pihak pusat, wak mari pitih turun di negeri Terengganu. Ni kita pergi perhabis pitih kita, rugilah. Yang mak berhormat ulang alik ke KL, jumpa dengan Perdana Menteri, jumpa dengan Menteri Kewangan, jumpa dengan Menteri Kerja Raya. Akhirnya, Alhamdulillah, boleh jambatan marang, iwak alik sini. Tapi Mak Said, zaman dia ngetoh hari tu, kerja pusat kita pergi tolong bayar. Kononnya nak cepat. Walhal sama-sama duduk dalam kerajaan parti yang sama. Pusat BN, negeri BN. Buat LPT2 tuan-tuan. Betul lah kita guna lah ni. LPT2, Lebuh Raya Pantai Timur 2. Tapi hak selesai benda ni pitih daripada negeri 1,800 juta
1.8 bilion. Waktu BPT bayar. Tuan-tuan sekalian, kerja pusat. Sebab apa kita tak pergi minta dah kita sama parti? MB lah ni, Perdana Menteri orang lain. Bukan sama-sama PAS. Tapi dia usaha. Dia cari jalan. Akhirnya berjaya. Selamat PT Negeri. Dia tak guna untuk kesempatan dalam dong dia, walaupun dia menteri besar. Tapi tarik PT pusat, wak turun dalam negeri. Kita habis 1,800 juta. Kerajaan pusat bayar semula ke kita 400 juta. Hak lain tu wak beku, wak senyak, tak ada keputusan. Tanya teruk-teruknya kata dah apa pergi bayar sangat hari tu. Jadi tuan-tuan sekalian, hak mana secerdik? Cerdik MB kita. Tapi jenis MB kita tak sohu, tuan-tuan sekalian, dia tak sohu. Gi jalan. Dalam dong saya berapa kali dia singgah. Tak bawa kameraman. Gi turun jumpa rakyat. Dia santuni rakyat macam biasa je. Senyap-senyap. Ia bukan jenis sohu nak pergi rakyat bawa habis kameraman. Tapi zaman learning gitulah, kena tunjuk. Tak tunjuk, orang kata tak buat. Jadi tuan-tuan sekalian, kita duduk dalam keadaan kerajaan pada hari ini memiliki seorang menteri besar yang sangat berkaliber dan berwibawa. Orang lain suka hati belaka tengok dia. Tapi tuan-tuan sekalian, kita sebenarnya duduk dalam suasana yang sangat tepat untuk pacu negeri. Balik semula hak pertemuan tadi. Yang Mak Berhormat kata, kita selesai isu pembangunan rakyat. Penggal selesai projek lepas. Penggal akan datang kalau Allah rezeki, kita akan buat pembangunan ikut acuan kita. Dah betul ke pas nak buat ni? Pelan raya baru cakap gini. Dok tuan-tuan sekalian, serius kita beritahu. Sebab tu karnival Terengganu Maju Berkat Sejahtera yang kita turun pada semua don. Tuan-tuan pergi cari satu booth Pelan Induk Terengganu Sejahtera PITAS. Ada sekanopi, dia tok dalam satu sudut. Apakah agenda pembangunan negeri Terengganu 2030? Bukan tahun ni. Dia rangka tu sampai 2030. Satu buku dokumen yang lengkap. Pah nak buat guana negeri Terengganu ni. Nak bawa negeri yang maju, negeri yang berkat, negeri yang sejahtera. Nak buat guana. Tuan-tuan kaki air putih sesat lagi, Yagu. Sesat dah. Kaki kemasik lagi, hak terdekat. Boleh kita tengok. Pelan Induk Terengganu Sejahtera ni agenda pembangunan lengkap kita nak buat. Barangkali dalam tempoh tersebut ada hak dodang, ada yang kita dah kejar. Biasalah benda tu. Tapi ni komitmen kita telah buat. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita nak rakyat yang duduk di Kembang ni mesti memberikan kemenangan semula kepada PAS dalam PRU ke-15. Supaya tuan-tuan secara adil boleh tengok. Jangan tengok sepenggar. Sepenggar kita tengok, PAS dah urut dah ngetok. Beri tengok dua penggar. Lagu mana PAS memerintah. Tuan-tuan sekalian, dah PAS dah buat pembangunan sikit. Jawabnya tidak benar. PAS tengok pembangunan yang kita nak buat sepenggar ni, benapa keperluan rakyat. Bukan pembangunan mercu tanda, tetapi pembangunan keperluan rakyat. Contoh, rumah. Di Kuala Nerus, kita buat 160 unit rumah. Di Tok Jembal. Di Kemasik, kita buat rumah ratusan unit. Tuan-tuan sekalian, rumah ni dia bukan buat hari ni esok siap. Kita ambil alih kerajaan negeri Terengganu dalam keadaan tak ada rumah siap. Tapi rumah yang bermasalah kita kena selesai. Hak ni pun kita selesai. Pulau Redang kita selesai. Rumah bermasalah tak selesai. Kita buat, kita bina semula, kita baik pulih. Alhamdulillah boleh bagi dah baru ni. Jadi tuan-tuan sekalian, rakyat jangan hukum. Mentang-mentang dia tengok, warna kita tak boleh rumah. Kata nak beri belaka.
4 tahun ni tuan-tuan sekalian, dia dah pedang nak pergi belaka. Berperingkat kita akan beri, rumah siap baru boleh bagi. Dalam dom saya, sebelum pilihan raya lepas, Datuk Seri Najib buka tanah rumah PPR Bukit Nenas, projek perumahan rakyat Bukit Nenas bawah Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Zaman siapa? Zaman Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Bila buat rumah di Nung, zaman dia jatuh, tak siap lagi. Zaman Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, tak siap lagi. Zaman Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri pun tak siap lagi. Zaman Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, tak siap lagi ni. Maknanya lama mana tempoh? Sebab kita kata tak siap tu nak bubar dah, ni yang kata. Kalau dia tak bubar lagi mungkin dah siap. Tok Jembal 160 unit 2019 pecah tanah. Hak ni tunggu masa dah ni, nak serah dah. Nak siap dah. Dan kita akan buat agihan. Kita tengok keperluan rakyat, rumah kita selesai. Tuan-tuan sekalian, tadi yang berhormat cerita, beban kita. Benda ni pun kita cakap lama dah. Beban kita, tuan-tuan sekalian, projek tinggalan UMNO yang kita sebut sebagai projek deferred payment dan juga projek schedule payment. Hak ni tuan-tuan sekalian, berbilion kita kena bayar kepada kontraktor. Bukan kerajaan pusat. Hutang kerajaan pusat tu cerita lain. Hutang kita dengan kontraktor. Projek deferred payment salah satunya hak Kemamang disebut oleh IR Saiful tadi. Projek loji air Bukit Sah Kemaman. Tapi alhamdulillah sepatutnya kita bayar secara staggered. Kerajaan negeri bayar habis dah, selesai di Kemaman. Deferred payment ni tuan-tuan sekalian, kita buat projek siapa siap, serah pada kerajaan negeri, baru kerajaan negeri bayar. Macam trailer ni contoh, kalau kita beli, mu kena buat siap belaka ni, ada screen, ada petah, ada segala-gala hak kita nak PA system, lepas siap, kita terima, baru kita bayar ansur-ansur. Hak ni konsep deferred payment. Tapi tuan-tuan nak cerita, longgarnya perjanjian kita, deferred payment loji air Kuala Terengganu Utara yang asalnya berjumlah 700 juta meningkat jadi 1.3 bilion kerana deferred payment. Tak siap ni, tak siap lagi ni, tak siap lagi. Kita sudah bayar 2 kali pembayaran. Ratus juta tiap-tiap tahun. Tahun ni 450 juta. Kerajaan bayar. Kenapa projek tu? Loji air Bukit Sah Kemaman, loji air Kuala Terengganu Utara, tak apalah, penting belaka. Tapi kita tak setuju kaedah deferred payment. Kalau bayar ikut progres pembinaan, baik kita buat gitu. Tak payah sampai 1,300 juta. Bayar tahun ni 100 juta, tahun depan 100 juta, tak ada masalah. Tapi bayang tuan-tuan sekalian, meningkat sampai dekat 700 juta tambahan, kita kena keluar pitih. Tapi bila kita jadi kerajaan, kita galah sekali. Kita selesaikan sekali. Cuma kita kena berhemah dalam berbelanja. Orang UMNO kata kita kedekut. Tak kedekut. Tapi kita ada kaedah nak berbelanja. Jangan mewah. Jangan kita belanja tak tahu pala ekor. Biar kita susun perbelanjaan supaya tidak bebankan rakyat pada masa yang akan datang. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita tengok ni cerita perkembangan yang berlaku, adakah wajar kita nak tinggalkan PAS, tak payah ngetoh lah akan datang ni, beri ke UMNO semula? Nak beri semula ke UMNO? Dah kalau tambah kita berhenti setakat ni lah. Terima kasih banyak sebab terus memilih PAS dan terus bersama-sama dengan PAS. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, pimpinan kita antara yang terbaik, mencurahkan khidmat yang baik, dan kita harap selepas daripada ni, PAS akan terus memerintah negeri Terengganu dengan lebih saksama, dengan lebih sejahtera dan memacu negeri
supaya menjadi negeri yang maju, negeri yang berkat, negeri yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.